Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahhir qulubana min nifaq wa a'malana min riya wa alsinatana min kadhib wa a'yunana min khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama bertemu pada hari Ahad ni untuk membincangkan salah satu surah dalam Al-Quran yang amat terkenal, iaitu surah Al-Kahfi. Mulanya saya dah ingat saya pembentang yang terakhir. Betul, Ustaz Lan tadi pun kata dia ada kuliah. Selalunya dia yang pertama, kan? Tapi mandangkan dia ada kuliah, so saya menggunakan kabut lah tentang awal untuk membentangkan bahagian saya. Dan insyaAllah selepas ini Ustaz Lan akan datang. Dia memang sibuk lah ni dan tengah meletup. Dia sekarang tengah meletup. So meletup macam mana tu, bolehlah observe dia punya komen dalam Facebook dan sebagainya lah, kan? Boleh tahu lah meletup macam mana tu. Okay, dan mungkin insyaAllah saya akan sentuh sebuah sikit kalau sempat tentang isu ni, isu dia tengah meletup. Apabila kita membincangkan tentang salah satu kisah dalam surah Al-Kahfi, iaitu kisah di antara Nabi Musa AS dan juga Khidir AS. Sebab sedikit sebanyak kisah ini juga membincangkan satu isu, iaitu berkaitan dengan ilmu sebenarnya. Dan isu Ustaz Lan ataupun Pak Lan yang tengah meletup ni adalah isu ilmu sebenarnya, bukan isu sebenarnya isu ilmu, bukan isu peribadi dan sebagainya, tapi menjadi isu peribadi dan meletup. Itulah kan. Baik. Sebenarnya saya ada PowerPoint slide, tapi tengah tunggu tengok macam mana. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum sebentar tadi, Ustaz Haji kami tadi telah menyebut tentang sedikit sebanyak background surah Al-Kahfi. Dan sememangnya surah Al-Kahfi seperti mana yang saya sebutkan tadi amat terkenal dan amat penting. Dan kepentingan surah Al-Kahfi ini, kalau kita tengok sebenarnya banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan surah Al-Kahfi, sama ada dari segi amalan surah Al-Kahfi, fadilat surah Al-Kahfi, maupun hadis-hadis yang menceritakan tentang perincian kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi. Sebab kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, kita akan dapati bahawa surah Al-Kahfi merupakan surah Makkiyah yang mana sudah menjadi kefahaman kita apabila kita menyebut surah Al-Kahfi surah Makkiyah. Kebanyakan surah Makkiyah datang dalam bentuk kisah. Kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah-kisah para nabi sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita menyebut tentang kisah, tak dapat tidak kisah dalam Al-Quran, bila kita tengok bentuk kisah dalam Al-Quran adalah amat ringkas, tidak ada perincian yang detail. Dan inilah manhaj Quran ataupun cara Quran menceritakan tentang kisah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan bagaimana kitab-kitab terdahulu menceritakan tentang kisah-kisah seperti mana Taurat, Zabur dan juga Injil. Quran berbeza. Quran dia menceritakan tentang important scene ataupun situasi-situasi yang penting sahaja, yang mana diperlukan untuk difahami oleh umat Islam pada ketika itu. So dalam memahami surah Al-Kahfi, memang kalau kita nak kaji dari segi tafsir, kita nak tafsir tu mengambil masa yang panjang, sebab surah Al-Kahfi mengandungi lebih kurang 111 ayat, kalau tak silap 111 kan? 110. Surah Yusuf 111. Bercelaru antara dua ni.
Surah Al-Kahfi. Sebenarnya surah Al-Kahfi ni dia rentetan daripada penurunan surah-surah. Surah Yusuf, surah Hud, surah Maryam, dia rentetan. Dan kalau kita tengok rentetan daripada sebelum surah Al-Kahfi itu, semua surah-surah Makkiyah itu adalah berkaitan dengan kisah. Contohnya macam surah Yusuf alaihi salam, surah Yusuf berkaitan dengan kisah Yusuf. Komplit kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Saya kita tak buat lagi seminar tentang surah Yusuf. Buat ke dah? Dah buat dah? Asal belum lagi? Belum. Kita buat lepas ni. Lepas ni kita buat. Dan kisah surah Al-Kahfi ni dia selepas dia rentetan. Sebab apa dia rentetan kepada kisah-kisah surah-surah sebelum tu, surah Yusuf, surah Hud dan sebagainya. Disebabkan pada ketika surah ini diturunkan, masyarakat Islam pada ketika itu amat lemah. Amat lemah sangat. Dan umat Islam pada ketika itu hanyalah dianuti oleh golongan-golongan yang lemah, hamba abdi, dan juga pemuda-pemuda yang tidak mempunyai pengaruh dalam masyarakat. So sebab tu kita tengok dalam surah Al-Kahfi ni dimulai surah Al-Kahfi ni dengan kisah pemuda. Kisah pemuda. Dan juga disebut tentang kisah pemilik dua kebun ataupun pemilik dua kebun, sahibul jannatain, pemilik dua kebun. Dan juga disebut tentang Musa dan juga Khidir. Dan disebut tentang kisah Zulkarnain. Yang sebenarnya kisah Zulkarnain ini tidak ditanya oleh orang Quraisy kepada Nabi Muhammad untuk membuktikan kenabian Nabi Muhammad, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kisah Zulkarnain sebagai penambahan. Mereka bertanyakan tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain dan juga tentang Ruh. Tetapi Allah menurunkan wahyu ditambah dengan kisah Zulkarnain. Tambah dengan kisah Zulkarnain. Walaupun di sana terdapat pendapat mengatakan terdapat soalan tentang Zulkarnain, tetapi diturunkan bersama-sama surah Al-Kahfi dengan kisah-kisah yang sebelum itu. Justru kalau kita tengok kisah-kisah Al-Quran, sebenarnya kita tak dapat lari apabila kita membincangkan kisah-kisah Al-Quran yang amat ringkas. Kita akan dapati di sana dalam banyak kitab-kitab tafsir terdapatnya isu yang berkaitan dengan Israiliyat. Kalau siapa yang pernah mengikuti seminar Israiliyat, mungkin telah dapat sedikit sebanyak tentang apa yang dimaksudkan dengan Israiliyat, riwayat Israiliyat. Dan riwayat Israiliyat ni kadang-kadang dalam surah Al-Kahfi ni kalau kita tengok, ada riwayat Israiliyat yang boleh kita terima dan ada riwayat Israiliyat yang kita perlu tawakuf, kita perlu diam, dan ada riwayat Israiliyat yang perlu ditolak. Dalam setengah-setengah kisah dalam Al-Quran, kebanyakan riwayat Israiliyat adalah dalam bentuk tawakuf. Kita diam, kita jangan bincang. Kita boleh tahu tapi tak payah kita percaya bahawa benda tu adalah sebahagian daripada apa yang dikehendaki oleh Quran. Okay? Tapi dalam surah Al-Kahfi dia punya keistimewaan dia ialah dalam surah Al-Kahfi dia mengandungi ketiga-tiga bentuk Israiliyat. Sebab apabila kita bincangkan tentang riwayat Israiliyat, riwayat yang diambil daripada kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, para ulama menyebut bahawa terdapat tiga bentuk riwayat Israiliyat. Saya sebut secara ringkas, sebab saya akan bincang tentang isu Israiliyat dan contoh-contoh Israiliyat yang mungkin boleh menarik perhatian lah. Okay, sebab selalunya riwayat Israiliyat ni disebut dalam banyak ceramah dan sebagainya, sehingga kan lari daripada tajuk sebenarnya. Baik. Pendapat pertama, ulama mengatakan bahawa ada riwayat Israiliyat yang boleh diterima. Tak semua, sebab selalunya bila kita sebut riwayat Israiliyat, riwayat Israiliyat, tergambar dalam pemikiran kita bahawa riwayat ini, cerita ini boleh ditolak sebab datang daripada Bani Israel, kitab-kitab Bani Israel. So kitab-kitab Bani Israel ini kita anggap sebagai distorted, telah menyewing. So kita tolak. Sebenarnya para ulama menyebut bahawa ada riwayat Israiliyat yang boleh diterima. Okey. Sekiranya para ulama menyebutkan bahawa sekiranya riwayat tersebut dikonfirm ataupun dipersetujui oleh Rasulullah dalam hadisnya. Okey. Dan pendapat yang berikutnya menyebut bahawa selain daripada riwayat Israiliyat yang boleh diterima, ada juga riwayat Israiliyat yang kita kena tolak. Riwayat Israiliyat yang kena tolak dengan syarat apabila riwayat tersebut
menyebut tentang sesuatu yang menjatuhkan kemaksuman seseorang Nabi ataupun yang bercanggah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So riwayat sebegini ditolak. Okay, kita akan tengok contoh-contohnya nanti dalam surah Al-Kahfi. Dan yang ketiganya ialah riwayat Israiliyat yang mana tak diketahui kebenarannya ataupun kebatilannya, dan dianya tidak menyentuh tentang menjatuhkan kredibiliti seorang Nabi, dan kita tak tahu kebenarannya. Maka pada ketika itu para ulama menyebut bahawa kita kena tawakuf ataupun kita hendaklah mendiamkan diri ataupun kita jangan detail tentang benda tu. Okay, kita just mengetahui boleh, kita boleh kaji boleh, tapi kita nak mempercayai bahawa benda tu adalah apa yang dimaksudkan Al-Quran, benda tu kita kena stop. Okay. Benda tu juga, riwayat tersebut juga ada dalam surah Al-Kahfi. Baik. Sebab itulah kalau kita tengok apabila kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, kita perlu berhati-hati, especially apabila kita mendapati banyak tafsir-tafsir yang menyebut tentang kisah-kisah tersebut, tentang perinciannya. Okey, baik. Contohnya, kita ambil dari segi okey, riwayat Israiliyat yang pertama contohnya adalah tentang kisah Ashabul Kahfi. Saya nak just bentangkan apa yang selalu disebut dalam mana-mana kitab tafsir. Kalau kita tengok dalam kisah Ashabul Kahfi, secara ringkasnya tentang sekelompok pemuda yang beriman dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersendirian dalam mempertahankan Islam, ajaran Islam pada ketika itu, yang mana mereka menyelamatkan diri mereka dengan lari ke gua, dan Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan mereka sehingga 300 ditambah 9 tahun, dan mereka bangun. Dan apabila mereka bangun, mereka dapati situasi negara pada ketika itu berubah, bahawa masyarakat Islam, masyarakat pada ketika itu menganut ajaran yang sama seperti mana ajaran yang diimani oleh mereka. Baik. Itu secara ringkas. Tetapi bila kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab tafsir kita akan dapati mereka memperincikan, memberi detail tentang kisah tersebut. Yang pertamanya mereka memperincikan tentang who are these people. Siapa mereka ni? Dan mereka ni hidup pada zaman bila? Sebab Quran tak menyebut zaman bila yang kisah ini terjadi. Dan siapa raja pada ketika itu yang menyebabkan mereka lari menyelamatkan iman mereka. Bukan menyelamatkan nyawa, menyelamatkan iman mereka. So apabila kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, kita akan dapati perincian ini disebut. Contohnya tentang berapa orang yang terlibat. Berapa orang yang terlibat. Ada riwayat menyebutkan tentang 7 orang, yang famousnya 7 orang lah. Bahkan ada kajian yang dilakukan menyebut bahawa ada 7 orang, dan mereka ni disebut sebagai the seven sleepers. Kan, the seven sleepers. Saya sempat tadi tengok dalam Wikipedia. Walaupun Wikipedia ni bukanlah sebagai satu sumber yang boleh kita pegang sebagai ilmu, tetapi ada tentang apa yang disebut tentang seven sleepers. 7 orang yang 7 penidur. Seven sleepers, 7 penidur. 7 orang yang tidur. Dan bahkan ada riwayat menyebut tentang siapa nama-nama 7 orang ni. Kalau boleh saya sebut, Jadi kalau ada nama orang termasuk lah. Yang pertamanya apa, Yamlika. Nama orang pertama ialah Yamlika. Yang keduanya Martunus. Yang ketiga Kastunus. Yang keempat Baririnus. Yang kelima Damimus. Yang keenam Yatubunus. Dan yang ketujuh
apa ni? Kalus. Kalus, kalus. Bukan halus, kalus. Kalus.